Untuk persamaan kuadratik, bezanya hanyalah ini sahaja. Selamat kembali. Dalam video kali ini, cikgu nak terangkan tentang bentuk ungkapan kuadratik dan persamaan kuadratik dan juga apa akan berlaku dengan perubahan nilai A, B dan C. Pertama sekali kita boleh rujuk dalam buku teks, bentuk suatu ungkapan kuadratik ialah AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Apa beza bentuk ungkapan kuadratik dan persamaan kuadratik? Ungkapan kuadratik tiada simbol sama dengan. Untuk persamaan kuadratik, bezanya hanyalah ini sahaja. Persamaan ada sama dengan, ungkapan tiada sama dengan. Jadi bentuk persamaan kuadratik ialah AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan sifar. Okey, kita tengok cikgu ni. Dia bagi tahu dengan keadaan A, B dan C ialah pemalar dan A tidak boleh sama dengan sifar dan X ialah pemboleh ubah. Bermakna nilai A, B dan C adalah suatu nombor. Bila dinyatakan X ialah pemboleh ubah, bermakna kita boleh guna huruf selain daripada huruf X. Kita boleh guna huruf Y, Z, H dan syarat seterusnya. A tidak boleh sama dengan sifar. Okey, apa berlaku apabila A sama dengan sifar? A berada di depan X kuasa 2. Kalau A sifar, bermakna semua ni akan jadi sifar. Dan dia tidak menepati syarat dalam video yang cikgu bagi tahu sebelum ni, iaitu kuasa tertinggi pemboleh ubahnya adalah 2. Jadi cara kita nak kenal pasti nilai A berada di hadapan X kuasa 2 ataupun nilai pada X kuasa 2. B berada pada nilai X dan C dia duduk single mingle di situ. Dia tak ada huruf X, dia tak ada X kuasa 2. Okey, dan cikgu akan terangkan apa istimewanya huruf C. Sebelum tu, cikgu tunjukkan apa akan berlaku apabila nilai A, B dan C kita ubah. Graf warna merah ni adalah bentuk graf kuadratik paling asas, iaitu X kuasa 2. Okey, depan X kuasa 2 ni adalah nombor 1. Jadi nilai A nya adalah 1, B tak ada kan sebutan X, bermakna B sama dengan sifar dan C sama dengan sifar. Cikgu akan tunjukkan dalam graf yang berwarna hijau apabila cikgu ubah nilai A. Okey, tadi B sama dengan sifar. Jadi cikgu tukar di sini. B sifar dan C juga sifar. Cikgu ubah A semakin membesar. Kita tengok graf warna hijau tu semakin kurus. Dan kita pergi pula. Apa akan berlaku? A sama dengan sifar dia jadi graf linear. Okey, jadi terbuktilah kan? A tidak boleh sama dengan sifar. Dan kita pergi pula, apa akan berlaku pada graf yang negatif? Dia akan jadi bentuk masam. Kita tengok digitnya sahaja, 0.7. Kalau kita naikkan nombornya 3, dia akan jadi makin kurus. Semakin besar nilai negatif, semakin kurus graf kita. Cikgu pergi pula positif tadi. Semakin besar nilai positif, semakin kurus graf kita. Bermakna apabila nilai A menghampiri sifar, graf tu akan jadi lebih besar. Sama juga negatif 5, semakin menghampiri sifar, grafnya akan jadi semakin besar. Sekarang cikgu jadikan balik A sebagai 1. Cikgu ubah di sini contohlah tambah X. Cikgu jadikan B sama dengan 1. Okey, jadi kita tengok ya. Apa akan berlaku apabila nilai B cikgu ubah. Kita pergi ke kanan dahulu. Kalau ke kanan, graf tu akan pergi ke kiri. Kalau kiri, nilai B negatif dia akan pergi ke kanan. Cuma dia akan pergi dalam bentuk melengkung. Dia tak lurus ke kanan dan ke kiri. Okey. Dia macam terkunci pada satu titik. Titik apa tu? Titik asalan. Koordinatnya sifar. Kenapa dia terkunci di situ? Kerana nilai C. C di sini adalah pintasan Y. Okay, sama juga macam graf linear. Y sama dengan MX tambah C. C pada persamaan kuadratik juga adalah pintasan Y.
Okey, cikgu ubah C di sini sebagai 1. Apa berlaku? Graf tu masih lagi bergerak ke kiri dan ke kanan sebab cikgu ubah nilai B, tapi dia terkunci pada pintasan Y, iaitu Y sama dengan 1. Jadi kalau B tu negatif, dia akan duduk ke kanan. Semakin dia menghampiri sifar, graf tu akan semakin pergi ke tengah. Okay, kalau dia positif, dia akan pergi ke kiri. Okay, cikgu jadikan B sifar, kita ambil C1. Sekarang cikgu ubah pula nilai C. Kalau dia semakin positif, dia akan jadi semakin ke atas. Kalau dia semakin negatif, negatifnya semakin besar, nilainya akan ke bawah. Okay, jadi kita boleh simpulkan untuk nilai E, semakin nilai itu besar, dia akan jadi semakin kurus. Okay, semakin dia menghampiri sifar, graf tu akan jadi semakin besar. Sama juga dah dengan negatif. Kalau nilai negatif tu semakin menghampiri sifar, grafnya akan jadi semakin besar. Bezanya, kalau A positif, graf dia bentuk senyum, dan A negatif, grafnya masam. Kalau B pula, dia akan bergerak ke kiri dan ke kanan. Okay, kalau B tu negatif, graf akan berada di sebelah kanan paksi Y. Bila nilai B tu negatif, dia akan berada di sebelah kiri paksi Y. Okay, semakin dia menghampiri sifar, semakin dia pergi ke arah paksi Y. Sekarang kita pergi pada C. Okay, graf tu akan turun dan naik secara lurus. Kalau positif, dia akan naik ke atas, dan kalau negatif, dia akan turun ke bawah. Okay, semakin nilai negatif tu menghampiri sifar, graf tu akan semakin naik ke atas. Sama juga kalau nilai positif, semakin nilai positif tu menghampiri sifar, semakin dia akan turun ke bawah, dia akan pergi ke paksi X. Jadi itu sahaja perkongsian cikgu dalam video kali ini. Dalam video seterusnya, cikgu akan terangkan tentang paksi simetri, bagaimana menentukan paksi simetri, dan juga titik maksimum atau minimum dalam fungsi kuadratik. Sama juga seperti video sebelum ni, cikgu juga ada sediakan kuis untuk anda cuba. Okay, boleh klik link pada bahagian description untuk jawab soalan tersebut. Hanya yang mendapat 80% ke atas sahaja yang akan dapat ECJ. Jadi anda boleh cuba sampailah anda dapat markah lulus. Okay, selamat mencuba. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.